Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam Jumaat kepada semua yang dah boleh join ataupun yang bakal join, dan kita bertemu kembali dalam sesi apa kita hari ni, Meme? Omar Farid chit chat macam biasalah. Sebenarnya kita testing nak pukul 12.30 pukul 12. Mungkin ada yang cakap kenapa minggu lepas 12, hari ni 12.30, sebab kita nak tengoklah macam mana maksudnya berapa ramai yang masuk kita punya live. So kita tengok 2.30 ni lebih ramai kan. So jangan pelik lah kalau tiba-tiba hari ni 2.30 pula start kan. So kita nak meraihkan siapa yang dah masuk kita punya live ni, boleh like share kita punya link ni, ajak ramai lagi sahabat kan. Sebab kita nak cerita memang topik yang sangat menarik ni. Sangat menarik. Okay, so hari ni kita akan dalam sesi Omar Farid Chit Chat ni juga, kita akan kupaskan satu persatu tentang essential oil dan macam mana dia akan membantu kehidupan seharian kita. Kan, Meme? Okay, so hari ni pun kita akan mulakanlah dengan satu persatu oil. Jadi bila kita ada ilmu tentang setiap oil tu, insya-Allah kita dapat memanfaatkan secara optimum kita punya penggunaan essential oil dalam kehidupan seharian kita. So hari ni kita live dekat dua tempat sebenarnya. Kita ada dekat FB Narina Malaysia dan juga dekat IG Narina Malaysia. So siapa yang dah masuk tu boleh feedback suara kami okey ke tidak kan. Boleh bagi feedback. Lain okey ke tak. Boleh komen kat kita punya orang komen ni, dengar tak kita punya suara, kami punya suara. Saya dah kat dengar tak? So boleh komen tengah buat apa time ni kan, sambil-sambil atau tengah makan ke, boleh komen. So kita macam cakap ada interaktif lah kan. Tak ada je kita yang bercakap je kan. Okay, so sementara tu kita boleh ajak kawan-kawan lain juga untuk bersama kita pada petang ini. Okay, so boleh bantu kami untuk kongsikan link kita punya live pada petang ini kan, dekat you punya personal Facebook, dekat grup-grup yang anda tahu. Okay, Waalaikumsalam Syikin. Waalaikumsalam. So Syikin Ibrahim daripada Negeri Sembilan kan. Dia bersama dengan kita hari ni. Okay, alright. Syikin boleh bantu Kak Erin untuk sharekan link dekat dalam kita punya Telegram Nana Scott juga, Syikin. Okay, ajak lagi kan. Keluarga, kawan-kawan. Boleh share kita punya Facebook link ni kat Facebook group. Kat status WhatsApp, kat status IG ke Facebook ke, biar ramai yang tahu. Sebab hari ni Kak Erin nak kongsikan satu manfaat essential oil ni yang sangat-sangat diperlukan dalam situasi yang sangat-sangat mencabar daripada segi kes COVID kita yang sangat-sangat bercanak-canak ni kan, Meme. So yang ini sebabnya ramai yang akan yang menghadapi masalah ni sekarang, especially dengan anak-anak kita lah. Sebab kita kalau yang dewasa ni dah ambil booster, dah ambil booster ini semua, insya-Allah kita lebih orang kata macam mana lah, kita lebih, macam orang dewasa sana nak protect dia sendiri kan, dia tahu. Yes, dan kita boleh lakukan banyak benda untuk kita kuatkan kita punya immune system. Tapi ni kalau dengan anak kita kena bantu mereka macam mana mereka nak menguatkan immune body mereka, ataupun kita kena bagi protection yang lebih untuk mereka dalam menghadapi situasi yang macam sekarang ni kan. So situasi mencabar, nak biarkan. Memang lately saya tengok pun kat dalam status Facebook kawan-kawan sahabat keluarga, memang ramai yang memang dia alami tempoh quarantine lah Kak Ain kan. Memang kalau kita tengok memang sedih lah kan. Memang macam mungkin lah dipilih untuk diuji kan masing-masing. So tak apa, even macam ujian setiap orang dia ada ujian tertentu, tapi kita perlu macam optimis lah Kak Ain, perlu positif, perlu cari jalan. Salah satunya adalah dengan kita guna ikhtiar Omar Tapi kan. Sebab kita percaya dengan daripada kajian saintifik, daripada testimoni pengguna, memang insya-Allah dia bantu untuk kehidupan yang lebih kualiti lah. Betul. Okay, alright. So hari ni apa benda yang kita nak storykan sebenarnya, Meme? Kita nak kongsikan dengan audience tentang ni frankincense. Frankincense ni ataupun dikenali sebagai the king of oil. Essential oil ni kan dia terlalu banyak. Dia ada banyak sangat pilihan sebab dia datang daripada tumbuh-tumbuhan. So tumbuh-tumbuhan yang terlalu banyak spesies tumbuhan kan. So yang dalam banyak-banyak tumbuh-tumbuhan essential oil yang kita boleh keluarkan manfaat daripada tumbuh-tumbuhan, frankincense ni yang
dikenali sebagai the king of oil. Oil. Disebabkan oleh yelah, bila kita kata dia king tu mesti ada something yang istimewa Betul, tentang sebab dia kan. dalam kita punya founding dalam finding kita pun dia punya GCMS monotropin dia tinggi. So monotropin ni dalam kajian pun memang mengatakan active bacteria dia tinggi, antimicrobial kandungan dia memang tinggi. So dia insya-Allah bantu untuk protect lah dalam keadaan sekarang ni. So kita nak share lebih lanjut insya-Allah. Okay, alright. Okay, so maybe kita mulakanlah Meme kan. So, sebelum Kak Erin akan sentuh banyak tentang macam mana dia akan memanfaatkan kehidupan kita. Tapi mungkin kita boleh kenal dulu kan frankincense ni. Apa benda dia ni sebenarnya kan. Orang kata tak kenal maka tak cinta, betul tak kan? Betul. Jadi kita kenal dulu. So Meme akan kongsikan sedikit sebanyak dia punya pengenalan lah ataupun background kepada frankincense ni. Okay Meme? Okey, sebab tadi kita pun ada yang ada sentuh yang kenapa frankincense ni dia panggil the king of oils. Mungkin ada tarikan tertentu. Okey, macam daripada saya punya ataupun kami punya pembacaan, saya pernah jumpa lah ada yang komen ataupun ada yang bagi review yang mengatakan harga frankincense ni lebih kurang macam harga gold, harga emas. Wow. So memang bila kita cari dalam supply kita, memang harga dia adalah harga yang minyak pergi mahal lah kan. Memang mahal. Tapi kadang-kadang kami try lah untuk nak bagi minimumkan cost kan. So kita dapatkan supplier dengan harga yang berpatutan, yang mampu milik lah, dibandingkan dengan mungkin ada daripada brand-brand lain, tapi kami bantu. Sebab kita tahu manfaat frankincense ni perlu dikongsikan kepada orang lain kan, supaya ramai yang dapat manfaat daripada frankincense ni. So kita nak cerita lebih detail daripada kita punya finding lah. Kita dapat ada satu cakap jurnal lah Kak Erin kan. Jurnal tu dipanggil sebagai Pakistan Journal of Nutrition yang bertajuk Aromatic Plants Species Message in oleh Al-Quran dan Hadis. So dalam jurnal ni dia mengatakan bahawa terdapat 15 spesies tumbuhan beraroma yang mempunyai keistimewaan ataupun kebaikan tersendiri yang dia ada terkadang ada disentuh dalam Al-Quran dan Hadis. So bila kita bacalah, contohnya macam ada lemon ada disebut, halia, bawang putih ada disebut. So, salah satu aroma lain adalah frankincense ataupun dia sebut adalah Boswellia species. So Boswellia species ada banyak kan. Ada banyak spesies. So salah satu adalah frankincense tu lah. Dia ada spesies Boswellia negrata, ada Boswellia macam-macam lah. So memang dalam kajian pun spesies frankincense dia ada lebih kurang 19 hingga 40 spesies kat pasaran dunia ni. Maksudnya kat serata dunia lah tumbuhan-tumbuhan. So salah satunya adalah yang famous lah, Boswellia negrata, Boswellia sagri macam tu. Pepperina semua macam nama-nama belik-belik saya jenis kalau nak sebut memang agak payah sikit lah, macam tak fluent sangat kan. So dalam kajian ni mengatakan kebaikan Boswellia tu daripada segi kajian lah, dia mengatakan bahawa dia mampu untuk menguatkan daya ingatan bila kita gunakan frankincense ni. Ataupun kalau dalam masyarakat Arab ni dia sebut sebagai luban ataupun kemenyan Arab, ataupun kalau kat Malaysia dia mungkin ada yang kenal sebagai Arabic gum. Sebab kadang memang dia punya asal dia ataupun raw material tu kemenyan Arab ni ataupun Arabic gum ni dia diminum. Dia dicampurkan dalam air untuk diminum, untuk bagus untuk sistem penghadaman. Kalau kat Malaysia pun adalah jual macam tu kan. Tapi itu dia daripada segi penggunaan Arabic gum tu, yang bukan sebab dalam satu tumbuh-tumbuhan tu kita boleh dapat banyak bahagian dia kan. Ada bahagian ada yang kita ambil minyak pati dia, ada yang kita ambil bahagian daun contohnya kan. So yang frankincense ni dia ada juga bahagian resin dia. So macam tadi penggunaan tu dia boleh jadi bermacam-macam. Bergantung kepada plant parts yang kita ambil itulah. Maknanya dia dalam bentuk apa. Tapi bila kita ambil dia dalam bentuk minyak pati, so kita penggunaan dia pun ada cara-cara dia lah dari segi penggunaan minyak pati. So macam yang tadi Meme mention, orang ambil untuk minum kan, semua tu dia ada juga dia boleh juga dikeluarkan daripada bentuk pepejal. So penggunaan tu boleh jadi pelbagai. Tapi dalam konteks aromaterapi ni kita akan sentuh banyak
bila kita dapat dia dalam bentuk essential oil. Bentuk essential Maknanya kita dah oil. extract dia daripada dia punya resin tu. So kita extract dia, kalau frankincense ni menggunakan teknik steam distillation. Lepas tu kita akan dapatlah dia punya minyak pati. Minyak pati So minyak dia. pati ni yang banyak kita gunakan, even kalau kita nak gunakan dalam produk harian pun boleh. Macam dekat Narina kita juga ada yang frankincense single, single oil ni, dan juga ada juga terkandung di dalam beberapa blended essential oil Narina. So dekat sini lah yang kita, kalau kita tahu apa dia punya function, dia punya power dia tu, frankincense ni yang ada dalam produk-produk yang kita blend, yang kita formulate, dan kita akan dapat menggunakan dengan cara yang sangat-sangat optimum, especially untuk anak-anak lah dalam situasi macam sekarang ni, macam Kak Erin mention tadi. Okay. So itu sedikit tentang dia punya background History, lah kan, Meme? background, betul. Okay. So kalau ada yang ada soalan ke kan, so bolehlah tulis dekat ruangan komen. So dekat Facebook dan juga di kita punya IG. Okay? kita. So Kak Erin sentuh sikit, tadi Meme ada mention kan dekat dalam frankincense ni, dia ialah tinggi dalam kandungan dia punya monoterpenes. So yang ini kita kena hati-hati sebab frankincense ni ada pelbagai spesies. Sebagai saya cakap, ada Boswellia carteri, ada Boswellia nigrata, banyak jenis. So dia bukan je kita nak kata satu jenis tu dia jauh lebih baik daripada spesies yang lain. Tidak, sebab in the end kita kena tengok dia punya kandungan GCMS dia. Macam mana kandungan monoterpenes di dalam setiap frankincense itu. Jadi kita kena pastikan kita punya frankincense tu dia tinggi dalam kandungan monoterpenes untuk dapat manfaat-manfaat dia lah. Sebab ada certain frankincense dia juga tinggi dalam kandungan ester. So kita tak nak yang itulah. Kalau kita nak dapatkan manfaat yang kita akan sharekan nanti kan, daripada segi pernafasan, daripada segi immune system. So kita nakkan frankincense yang tinggi dalam kandungan dia punya monoterpenes. Okay, so yang itu yang kita perlu hati-hati. Cumanya kat situlah kita bijak memilih, dan kita juga perlu ada sedikit knowledge lah dan kita nak menggunakan essential oil ni kan. So kalau macam dekat Narina, memang kita pastikanlah kita punya all our frankincense memang lalu GCMS. Kita pastikan maknanya kandungan active ingredient, active component dalam frankincense tu dia menepati dia punya untuk kita dapat dia punya therapeutic properties. Betul tu. Jelas tak? Ada tak soalan setakat ni? Kalau ada soalan boleh komen. Siapa yang dah pernah guna PKC boleh komen lah aroma dia macam mana kan. Kalau macam personally saya suka aroma frankincense. Sebab dia gaudi, lepas tu dia macam bila bau tu tenang je. Tenang gaudi. Saya suka macam bau-bau macam kayu kan. Macam lebih ke kayu, dan dia spicy ujung-ujung dia. So bau dia sedap. So sebab apa dia macam tu? Sebabnya frankincense ni kita ambil daripada getah daripada resin. So macam setiap bahagian tumbuhan ni dia memiliki aroma yang berbeza. Boleh juga daripada dia punya plant part, so kita boleh tahu kan. Contohnya kalau macam resin daripada kayu, akar, memang dia punya aroma tu akan sangat grounding. Orang yang sukakan macam wave yang rendah, yang tenang, yang tak macam otak kita tak terlalu sibuk kan. So dia sangat sesuai kita gunakan frankincense ni, aroma yang deep. So frankincense ni ada juga orang sebut dia sebagai olibanum. So kalau orang kata olibanum oil tu pun samalah maksud dia frankincense. Sebab dia ada kita dalam essential oil ni ada yang kita nama-nama tu boleh jadi berbeza kan, ada botanical names kan. Cumanya kita kenal pastilah spesies yang kita guna tu, sebab dia akan reflect macam mana kandungan aktif komponen dalam setiap essential oil itu. Tapi yang penting kalau sebelum beli single essential oil, tak kisahlah kat mana pun, pastikan minta GCMS kan, kan? Sebab kadang ada certain brand yang macam pengalaman saya sendiri, saya pernah beli kat Shopee pun, memang kadang-kadang dia tak ada pun GCMS, tapi bila kita kan harga dia okey, tapi sebenarnya benda tu tak pure. Dia ada campuran, ataupun memang benda tu setakat orang cakap vegan oil lah, bukan essential oil. So berhati-hati.
Okey, so kalau macam frankincense ni tadi, dia ada sifat-sifat terapeutik yang tertentu disebabkan oleh kandungan monoterpenes dia yang tinggi. So dekat situ yang kita boleh simpulkanlah, kita boleh tahu kalau essential oil ni dia ada kandungan monoterpenes yang tinggi macam gini kan. So apa sifat-sifat healing yang dia ada? Apa sifat-sifat terapeutik yang dia ada? So, selalunya in general kalau oil yang tinggi kandungan monoterpenes ni dia adalah sifat-sifat macam antiseptik, itu biasalah memang ada. Dan istimewanya frankincense ni disebabkan oleh kandungan monoterpenes dia yang tinggi, dia sangat-sangat membantu untuk kita punya respiratory. Respiratory, pernafasan kan. Respiratory. So, kita boleh tengok dia punya active komponen lah, active komponen dekat dalam frankincense ni. So bila respiratory ni, frankincense ni dia terkenal, dia diketahui melalui research, dia ada sifat decongestant. Maksudnya kalau kita punya pernafasan tu tak berapa smooth, tak berapa lancar, ataupun apa tu nama, tak lancar lah, macam ada sumbat macam tu, macam susah nak bernafas, rasa macam sesak rasa nafas, hidung semua rasa macam kita boleh tahu kan kita punya kesukaran kan, tak selesa tu. Jadi disebabkan oleh sifat decongestant dalam frankincense ni, dia membantu untuk clear kita punya airways tu, kita punya saluran pernafasan. Yes. Dan kalau macam kita, especially anak-anak kita kan, kalau anak kita dia menghadapi ketidakselesaan dalam pernafasan, dia punya respiratory kan, sesama ke batuk ke yang mengganggu. Jadi anak-anak kita ni dia tak reti nak keluarkan. Kalau ada mukus ke, ada kahak ke, ada lendir kan, dia tak reti nak keluarkan. Dan selalunya apa kita buat, mak-mak kita akan buat tepuk percussion dekat anak kita kan, supaya longgarkan dia punya mukus semua dan mudah untuk dia keluarkan. Dan benda ni boleh terus lakukan benda tu, dan boleh tambah gunakan juga frankincense ni untuk memudahkan lagi untuk kita melonggarkan dan clear dia apa nama airways, pernafasan tu. Dan sebab itulah juga frankincense ni ialah salah satu bahan utama yang kita ada dalam Frankie. Sebab apa, Frankie ni kita kan blend beberapa jenis essential oil, dan one of the manfaat Frankie ni ialah melonggarkan kahak, mukus-mukus. Kalau kita rasa congested airways kita, so boleh gunakan Frankie sebab ada frankincense kat dalam dia. Jadi dekat situlah sebenarnya yang membuatkan Frankie ni sangat-sangat bermanfaat, especially untuk anak-anak lah. Sebab anak-anak yang tak reti nak keluarkan kahak, tak reti nak keluarkan lendir kan. Kita nak sebab itulah memang waktu COVID ni memang ramai yang memang alhamdulillah ramai yang bagi feedback lepas menggunakan Frankie. Sebab mostly macam bila COVID ni dia ada orang cakap ada mengganggu sistem pernafasan kan kan. Sebab dia ada apa macam keradangan pada ni lah kan, paru-paru. So dengan alhamdulillah dengan manfaat Frankie dan Frankie ni adalah yang bantulah orang cakap, yang bantu untuk nak bagi healing lah. Dia macam kira membantu healing properties untuk macam pernafasan kan. Salah satulah memang ramai bagi feedback kan Kak Ainan. So selain daripada dia bersifat yang decongestant tadi tu, dia juga bersifat anti-inflammatory. So bila especially keadaan sekarang kan, bila kita tak selesa nak bernafas, kita rasa kadang-kadang kita rasa macam tak selesa kan dekat kita punya respiratory ni, rasa macam bengkak, macam tak selesa lah, macam sempit. So frankincense ni dia pun ada sifat anti-inflammatory, yang mana dia boleh membantu juga melegakan feeling tu, melegakan. So sama ada kita gunakan dia secara deep inhale. Sebab bila kita deep inhale, sebenarnya manfaat terapeutik EO tu dia juga masuk dekat kita punya sistem respiratory kan. Bila kita inhale macam tu. So dia ada dua cara lah. Bila kita inhale, kita masuk ke respiratory, dan juga bila kita inhale dia juga trigger ataupun trigger kita punya limbic system dekat kita punya brain. So depends kepada function yang kita inginkan. So kalau macam Frankie ni, sebabkan dia dah siap blend dan boleh terus guna je. Even dekat anak kita kan, kita nak suruh dia deep inhale pun dia pun tak faham kan nak deep inhale. Jadi kita boleh terus apply dekat dada dia, dekat belakang dia, ataupun boleh buat urutan Vitaflex untuk anak-anak kita supaya dapatkan dia punya
kesan yang sangat-sangat optimal. So macam kat kita punya Facebook komen pun Kak In ada Puan Syuhada dia ada komen, dia kata kalau anak-anak start nak sesama tidur malam memang on diffuser dengan Fakinson ataupun Fanky. Alhamdulillah bangun pagi sesama dah kurang. So itu adalah salah satu feedback lah kan daripada pengguna-pengguna kami. So kita ikhtiar je kan Kak In. So Frankie memang wajib ada dekat rumah dalam handbag. Betul kan. So itulah yang kita nak manfaatkan. Kita nak manfaatkan frankincense ni. That's why kita blend sekali dekat dalam Frankie ni. So dia senang nak terus guna. Kita tak payah fikir nak dilute macam mana ke kan. Macam tu. So sangat-sangat memudahkan, especially kalau macam situasi sekarang ni lah kan. Macam even Kak Erin sendiri pun hari tu baru je kena juga Omicron, COVID kan. So bila kat rumah, bila dengan anak-anak semua, kita macam tak sempat dah nak fikir kan. Macam kalau kita nak dilute ke, nak tu ke, nak ni, memang tak sempat. Dan bila selalunya bila kita dah down with COVID kan, kita dah kena quarantine, dan dia akan seorang-seorang anak kita akan kena juga tau. As much as kita cuba juga untuk quarantine, kita nak asingkan dekat rumah, tendensi untuk masing-masing berjangkit tu sangat-sangat tinggi. Jadi that's why kita gunakan benda-benda secara support luaran ni untuk sebagai protection, untuk menguatkan immune body, dan juga kalau yang dah terkena juga tu, kita bantu daripada segi keselesaan diorang. So macam Kak Erin sendiri pun hari tu bila kena memang terganggulah pernafasan kita. So that's why memang Frankie tu sentiasa ada dekat tangan. Dan frankincense ni Kak Erin guna untuk deep inhale kan. Sebab kita nak something yang grounding juga. Sebab body sebenarnya nak rehat kan, bila kita down with COVID semua tu. Tapi dibantu dengan aroma-aroma yang menenangkan ni, yang grounding ni. Lepas tu daripada pernafasan pula pakai Frankie kan. So itu yang memberi kira memudahkan tempoh kita nak menghadap lah kuarantin tu sampai habis. So satu lagi Kak In, macam mungkin ada macam kita punya anak-anak kecil lah yang di bawah 2 tahun ataupun baby, dia tak boleh, bila dia sakit dia tak boleh minum buat batuk. Kalau batuk ataupun sesak pun tak boleh minum ubat kan. So memang doktor pun tak sarankan. Tapi dengan orang cakap manfaat Frankie ni, insya-Allah kita nak memudahkan mak-mak kat luar sana kan. Bila anak-anak sakit, so kita ikhtiar, alhamdulillah, insya-Allah bantulah untuk nak bagi mak-mak tak risaulah kan. Okay, so selain daripada itu juga frankincense ni, apa yang power the king of oil ni, sebab dia juga membantu daripada segi kita punya immune body. So sebenarnya kan, mungkin ramai yang keliru kan bila kata immune body ni kita kena makan something ke untuk kita kuatkan immune system, ataupun kita kena buat apa sebenarnya nak menguatkan immune system ni kan. So actually immune system ni ialah kita punya kebolehan badan kita untuk melawan penyakit, untuk ni kan. So benda tu dia boleh jadi macam-macam cara kan. Sama kita boleh kalau kita selalu exercise pun dia akan menguatkan kita punya immune body. Kalau kita mendapat rehat yang secukupnya pun akan menguatkan kita punya immune body. Kalau kita dapat tidur yang cukup pun akan menguatkan immune body. So dan dengan adanya essential oil ni yang mempunyai banyak sangat therapeutic properties. So macam tadi saya mention kan, macam frankincense ni dia ada anti-inflammatory, dia antioxidant, dia analgesic, dia immune sebab tu disebabkan oleh properties yang sangat banyak melalui research kan. So itulah cara-cara dia untuk menguatkan kita punya ketahanan tubuh badan. Menguatkan kita punya immune body. So bila kita selalu guna tu, kita dapat manfaat tu kan, benda-benda yang anti-inflammatory, yang antioxidant, yang sangat-sangat menenangkan kita. So dekat situ sebenarnya yang membantu untuk menguatkan kita punya immune body. So sebab tu selalu Kak Erin pun selalu mention, so kalau kita nak menguatkan immune body dia, not only ini ialah ikhtiar kita daripada segi aroma kan, daripada segi topikal, dan kita juga jaga juga kita punya pemakanan, jaga kita punya tidur, jaga kita punya level of stress. So, macam benda-benda ni semua kalau kita boleh kontrol, dan body kita secara naturally akan kuat untuk melawan penyakit. Okay? Betul. Okay, alright. Apa lagi Mami nak tambah? So macam kalau dalam Fakinson ni pun, kalau ikutkan daripada finding kan, dia bagus untuk mencantikkan kulit juga. Sebab dia punya manfaat terapeutik yang terkata dalam Fakinson ni lah. Sebab
Kalau macam dalam apa dalam sis of kosmetik pun sebenarnya kalau anda cari sebenarnya ada fake acid ni ada digunakan dalam kosmetik sebab dia ada kebaikan dia. Contohnya macam antimicrobial, dia bagus untuk mengejutkan jerawat. Itulah salah satunya fungsi fake acid sebagai untuk mendapat kulit sihat dan cantik. So kita boleh juga siapa yang ada fake acid kat rumah, just letak je dalam botol air. So kita jadikan sebagai face mist. InsyaAllah bantu untuk menaikkan si wajah lah. So that's why tadi kat awal kan memang ada mention yang frankincense ni digunakan zaman-zaman dahulu oleh golongan-golongan yang tertentu sahaja kan. So golongan tertentu ni macam itulah dia menjaga kecantikan dia menggunakan frankincense. Lepas tu ada satu terms tu yang mereka gunakan untuk golongan-golongan bangsawan ni, macam sangat sukar untuk jatuh sakit disebabkan mereka ni mengamalkan frankincense ni sejak daripada zaman dahulu lagi. So, kita bukanlah kata macam tak sakit langsung kan, tu semua mana ada kan kalau kata nak sakit tu sakit lah kan. Tapi ini antara ikhtiar untuk kita mengurangkan kita punya sick days. So contohnya kalau macam anak-anak kan yang sekarang ni yang batuk sesama teruk dengan keadaan yang berubah ni. Contohnya kalau biasa anak-anak kita dia akan sesama batuk seminggu lebih on off kan. Tapi dengan ikhtiar bahan-bahan essential oil ni dia boleh memendekkan daripada seminggu lebih 2 minggu ambil masa yang lama, dan dia akan berkurang kan, mungkin 3 hari dah lega, 2 hari dah lega kan, macam tu. So kita tak adalah kata terus tak sakit dah langsung lepas ni. Tak adalah macam tu kan. So ni antara ikhtiar kita. So next apa Kak Ain lagi? So fake acid ni bantu juga untuk nak bagi tumpuan pada minda kita, ataupun dia bantu untuk memperdalam meditasi. Apa maksud tu meditasi? Meditasi maksudnya dia macam bantu untuk kita betul-betul fokus. Contoh macam kalau yoga buat yoga, mungkin banyak je saya macam baca dia bila buat yoga ni salah satunya dia gunakan essential of fake acid ni untuk nak bantu untuk fokus, bantu untuk ketenangan lah waktu dia buat yoga tu kan. Contoh macam tu. Macam kalau ikutkan sejarah dahulu pun memang fake acid ni digunakan sebagai ritual keagamaan ataupun budaya untuk nak bantu lebih tenang lah waktu beribadah. Salah satunya lah cara kebaikan ataupun keistimewaan fake acid ni. So yang itu pun sesuatu yang kita boleh gunakan kalau kita sedang nak buat nak siapkan satu kerja kan. So kita perlukan masa untuk kita fokus, dan deep inhale frankincense ni akan sangat-sangat membantu. Sebab dia kadang-kadang bila kita nak contohlah orang kalau yang buat yoga, nak meditate, dia nak dengan diri sendiri kan. Nak rasa yang sangat grounding, yang tak ada gangguan daripada pemikiran-pemikiran lain. So dengan menggunakan kita punya darea olfactory ni, dia boleh membantu. Sebab apa? Bila ada aroma-aroma yang bersifat grounding ni, apa yang dia buat ialah dia akan trigger kita punya sistem respiratory kita. Dia akan hantar signal dekat kita punya limbic system untuk tone down. Untuk tone down, dan dia akan menstabilkan kita punya sistem untuk rasa lebih relax, lebih tenang, lebih relax tu. So that's the power of aroma. Sebab daripada 5 deria kita ni, deria hidu ni yang paling power, yang dia boleh direct effect kita punya limbic system. Limbic system ni is where kita punya emotion, kita punya behavior, kita punya attitude, kita punya memory, semua dekat situ tau. Dan kalau deria lain, kalau deria penglihatan ke, deria sentuhan, deria rasa, dia tak boleh pergi direct macam tu. Tapi deria bau melalui aroma ni dia sangat powerful, because it can go direct dan boleh stimulate directly macam tu. So that's why kita gunakan aroma-aroma yang boleh trigger, yang boleh effect, yang bagi kita signal tu kita limbic system. Aroma ni kalau macam ni dia akan untuk ketenangan, membalancekan. So tone down dan rasa lebih relax, rasa lebih tenang, rasa lebih fokus. So itu cara dia berfungsi. Yelah bila orang kata macam mana hidu-hidu ni boleh terus tenang, hidu-hidu ni boleh terus grounding So dia bukannya sekadar macam tu, dia ada science behind it, macam mana dia sebenarnya mempengaruhi sistem badan kita.
Satu lagi kain dalam Fakis ni dia ada properties cholestrogenik. Cholestrogenik ni dia bantu untuk nak bagi seseorang tu dia lebih kreatif. Sebab dia merangsang daya memori ataupun konektif aktiviti lah. Contoh macam kalau contoh kita mungkin ada yang orang seni kan, orang seni dia melukis ataupun tak kisahlah, kita siap settlekan kerja office di office ke kan. So Fakis ni dia bantu untuk kita lebih kreatif ataupun untuk nak bantu untuk dapatkan idea. Itu adalah salah satu dia punya fungsi cholestrogenik dalam Fakis ni. So itu pun salah satu cara macam mana dia effect kita punya brain tau. So macam orang macam, ya ke? Macam mana kalau hidung-hidung jadi kreatif memang? Kan macam pelik je. Ya ke? Tapi sebenarnya macam yang tadi yang Kak Rin mention tadi tu, macam mana melalui molekul-molekul essential oil ni, melalui aroma, certain aroma ni, dia boleh trigger kita punya otak. So macam kita nak macam mana otak kita ni berfungsi untuk fikir benda-benda yang kreatif, ataupun dia nak reflect memori contohnya kan, untuk ialah benda-benda kreatif tu trigger kan. Contoh macam kalau kita bawa aroma yang busuk, of course kita automatik kita akan terbayangkan benda yang busuk. Tapi kalau kita bawa aroma yang wangi, automatik kita akan macam dia trigger lah kita punya mind. Macam tu. So macam tu lah juga dengan benda-benda kreatif yang kita nak fikir, ataupun itulah macam kita nak rasa tenang. So kalau ada sesuatu aroma yang trigger kita punya limbic system, dia bagi tahu kalau aroma yang macam gini dia ialah sign untuk sistem badan kita tenang. Kalau macam gini dia akan trigger untuk jadi lebih kreatif. Bila kreatif ni sebenarnya dia akan clear kita punya mind. Selalunya macam otak kita ni banyak sangat panggil apa tu berfikir. Ada punya tu brain clock ke something like that. Saya tak ingat dah macam dia punya term tu. Macam kita macam rasa buntu, rasa macam tak boleh fikir, rasa macam ni blur kan. So dengan adanya aroma-aroma ni dia boleh trigger kita punya limbic system tu, macam sebenarnya kita kena clear our mind dan kita boleh berfikir dengan lebih lancar, lebih baik. Okay. Alright. Best yang jadikan face mist nak try. Ada boleh try. So ambil je botol kosong, letak 30 ml air. So boleh dropkan frankincense kat dalam tu. Cumanya bila kita buat benda yang DIY ni, kita kena habiskan cepat lah. Habiskan cepat sebab dia ialah fully natural kan. Lepas tu maknanya kita, and then memang akan habis pun bila kita pakai face mist tu kan. Bila kita rasa ngantuk-ngantuk, rasa macam ni, terus spray je kan. Anytime boleh buat macam tu. Okay. Alright. Okay, ada apa lagi Meme? Okay, setakat ni kita dah cerita lah tadi berkenaan keistimewaan dia, sejarah dia. So banyak manfaat. Dan macam sekejap je kan tengok jam dah pukul 3 dah. Setengah jam dah kita bercakap berkenaan manfaat the kiss of kita ni kan. So kalau nak cerita habis-habis ni banyak masa sebab dia king of oil kan. Maknanya memang sangat-sangat power lah. Kalau tak adalah nak kita panggil dia king of oil tu tak kan. Betul. So memang harga dia pun memang saya baca terkejut lah bila orang cakap harga dia lebih ke macam harga emas. So memang asyik cakap manfaat Fakis ni memang tak boleh dinafikan lah. Okay. Alright, so itu daripada segi harga dia berbanding dengan essential oil yang lain lah. Maksudnya kalau kita bandingkan frankincense, kita bandingkan dengan lemon, so memang frankincense harga dia memang akan lebih tinggi lah disebabkan oleh manfaat-manfaat yang dia ada. Lepas tu cara nak extract dia kan. So ada banyak perkara yang menentukan lah harga sesuatu essential oil tu berbanding dengan jenis EO yang lain. Namun apa yang kita perlu tahu ialah daripada segi manfaat terapeutik gitu kan. So setiap essential oil tu dia maknanya kalau dia GCMS dia okey, aktif komponen yang kita perlukan untuk dia beri manfaat tu okey, then dia sememangnya akan beri manfaat dalam kehidupan kita. So yang kita tak nak tu bila kita beli satu EO tu tiba-tiba dia ialah bukan EO, dia sebenarnya fragrance tu yang kita tak nak. So maknanya bila kita cakap soal harga frankincense ni, dia kenalah dengan value dia tu, dengan manfaat yang dia bagi kan, dengan penggunaan dia yang sangat banyak. Macam tadi lah, bukannya respiratory, bukannya anak-anak kita je yang boleh dapat manfaat dalam keadaan sekarang ni.
Lepas tu untuk kulit pun ada manfaat Kulit juga. ada manfaat juga. So that's why macam itulah. So kalau nak yang lagi mudah, kalau nak lebih mudah dari segi penggunaan dalam musim COVID ni, terus pakai yang Frankie ni. Sebab dalam Frankie dah ada frankincense. Okay. So dia pun dah di dengan kita dah dilutekan dengan KO. So memang selamat guna pada kulit. So macam anak-anak tu kan, kita nak sapu terus pada titik-titik ataupun kita nak urut pada tapak kaki, memang selamat guna pada kulit. So jangan risau. Okay, alright. So kalau yang lagi satu yang Kak Erin suggest kalau zaman-zaman COVID ni, so Frankie kita pairkan juga dengan oranges. So yang ini dua ni orang kata kawan baik lah. Kawan baik kan semasa COVID ni. So gunakan, so apa yang kita boleh buat kalau oranges ni diffuse, lepas tu Frankie ni guna topical, maknanya boleh guna serentak sekali. So kalau macam Kak Erin hari tu, memang oranges ni almost sepanjang hari lah diffuse, tak off kan langsung. And then Frankie ni sentiasa pakai. Biasanya kalau anak-anak setiap setengah jam apply, so dia membantulah lebih selesa dan cepat recover. Macam hari tu yang anak Kelly yang kecil tu dia demam 1 hari je, lepas tu besok tu dah okey dah. So macam quarantine tu lagi mudah lah kan, bila ada support daripada luaran dengan pilihan essential oil yang ada ni. Okay, alright. So rasanya Kak Erin pun setakat tu je yang nak kongsikan untuk hari ni. So insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Dalam sesi kita minggu depan, kita akan bersama dengan Ibu Ros. So dengan topik-topik yang hot-hot lah kan. So kalau korang pun ada benda yang korang nak suggest untuk kita ni topik Aroma Friday, boleh juga tuliskan kat komen. So nanti kita boleh susun kan kita punya tajuk untuk manfaat kita semua. Okay? Alright. So, terima kasih siapa yang tengok kita punya live ni. Boleh sempat lagi nak share. So, macam siapa yang ada fita, dia boleh tengok lain kali kan. So, saya pun minta maaf lah bagi pihak mungkin ada tersilap kata. Kan, Kak Ain kan. Okay, InsyaAllah kita jumpa next week. Minggu depan. InsyaAllah. Okay, sekian dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.